Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT tepat jam 4.30 petang. Pastinya bersama saya Syarul Islam. Hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan topik-topik yang akan kita salurkan kepada Institut Pengajian Tinggi. Dan pastinya hari ini ada 17 hari lagi untuk kita menyambut Hari Kebangsaan. Dan pastinya kita menyambut Hari Kebangsaan pada tahun kedua. Kita gunakan tema Malaysia Prihatin supaya kita sama-sama membendung penularan COVID-19 dalam negara. Dan pada masa yang sama, kita menzahirkan rasa cinta kita kepada negara. Pada hari ini, pastinya kita masih lagi mencatatkan angka COVID-19 yang tinggi dan sama-samalah kita menzahirkan rasa cinta kita kepada negara dengan menjaga segala SOP dan juga menjaga segala penjarakan ataupun apa-apa yang ditetapkan oleh kerajaan supaya kita mampu untuk mengurangkan kadar kebolehjangkitan dalam negara kita. Pastinya hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan kebolehpasaran graduan dalam tempoh pandemik COVID-19. Kita akan bertemu selepas saja nanti dalam Lensa IPT. Maka seperti mana yang dijanjikan, hari ini saya ingin mengumumkan program bantuan pemerkasa tambahan sebagai inisiatif terbaru kerajaan untuk membantu meredakan cabaran yang dihadapi, utamanya ekoran pelaksanaan PKP pada masa ini. Bagi membolehkan 2 juta belia dan pelajar IPT yang layak untuk mendapatkan kredit bernilai RM150 dari penyedia perkhidmatan. Alhamdulillah, dapatlah Mirul saya dah. RM150. Okeylah tu. Inilah antara usaha kerajaan sebagai meneruskan agenda prihatin rakyat dan komitmen kerajaan Perikatan Nasional Ini dapat dalam menguruskan krisis yang melanda ini. Saya amat menghargai dan berterima kasih pada semua pihak yang kekal teguh bersama-sama kerajaan tanpa mengira kawan ataupun lawan dalam menghadapi situasi yang tidak pernah dijangkakan. korang ni. Dalam Tapi anak ibu lah. Bang. Assalamualaikum, Mak. Mak dengan ayah sihat? Waalaikumsalam, anak mak. Alhamdulillah sihat. Ni Mak, adik sebenarnya nak bagi tahu ni. Adik nak minta tolong Mak sikit. Boleh tak Mak bagi adik alamat orang? Mak, kejap lagi adik kau balik. Ngibuk pula ni. Ni, mak dah dapat semua. Ada pen? Ada. Oh, Mak dah dapat semua Sekejap Adik catat Tulis lagi dia. Okey. Pak Endang Halim, nombor 43, Kampung Delima. Kita sampai. Assalamualaikum, Mak. Semua dah dapat dah? Ya, nak. Alhamdulillah. Semua dah sampai. Semua dah dapat. Meriahlah kampung kita tahun ini. Abah pun dah pasang depan rumah kita. Alhamdulillah. Tapi semua dah dapat kan? Tangga. Dah. Alhamdulillah. Thank you. Siapa datang ni? Tak apa, sekejap. Aku pergi cek je, Okey.
Pandemik COVID-19 merubah segalanya dari kehidupan seharian, pekerjaan termasuklah pembelajaran. Selain daripada menggunakan medium dalam talian untuk sesi kuliah, latihan industri juga sukar dilakukan atas limitasi keberadaan tenaga kerja di pejabat ketika ini. Dan dalam pada itu kita akan persoalkan kebolehpasaran graduan dalam tempoh pandemik COVID-19. Pastinya menjadi satu tanda tanya kepada rakyat Malaysia. Apakah mereka ini akan dibawa dan apakah masa depan mereka apatah lagi dalam tempoh pandemik COVID-19. Sama kita pada hari ini adalah Datuk Saharudin Abu Sohod, Setiausaha Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Kementerian Pengajian Tinggi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Datuk. Kalau kita ikutkan sekarang Datuk, dalam tempoh pandemik dah 2 tahun. Maksudnya kalau 2 tahun tu kalau ikut dalam IPTA dalam 4 semester dah kita dah lalu. Jadi dalam pada masa ni Datuk, bila dilanda pandemik ni, saya pasti salah satu golongan yang akan terkesan adalah graduan IPT. Jadi bolehkah Datuk terangkan sedikit berkenaan dengan impak pandemik ini kepada kebolehpasaran graduan itu sendiri Datuk? Ya, terima kasih Cik Syarul dan terima kasih juga pihak RTM yang memberi ruang kepada Kementerian pada petang ini. Bercakap mengenai kebolehpasaran graduan dan pandemik ini, memanglah COVID-19 ini memberi kesan yang negatif terhadap ekonomi di kebanyakan negara di dunia, bukan di Malaysia saja. Banyak syarikat-syarikat telah ditutup ataupun memperkecilkan dia punya skill operasinya, dan ini bertujuan untuk mengekang penurunan virus COVID-19 ini. Tapi dalam masa yang sama, ia menyebabkan berlakunya penguncupan ataupun menjejaskan pasaran pekerjaan negara. Seperti mana dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar pengangguran khususnya di kalangan graduan telah meningkat sebanyak 0.4% pada tahun 2020 berbanding tahun 2019. Hakikatnya situasi ini memang memberi cabaran yang besar kepada graduan yang mencari pekerjaan sebab kebanyakan syarikat mengurangkan ataupun ada yang tidak mengambil pekerja. Dan bagi graduan yang baru menamatkan pengajian, mereka ini memanglah menerima cabaran yang besar dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, memandangkan kelompok graduan yang baru keluar ni dia tidak ada pengalaman. Dan dari sudut kebolehpasaran graduan pula, kadar kebolehpasaran graduan pada tahun 2020 adalah sebanyak 84.6%. Ianya menurun sedikit, iaitu sebanyak 1.8% daripada tahun 2019, yang menunjukkan kadar sebanyak 86.2%. Kadar ini adalah arti kata yang mudah mengukur seorang graduan yang telah menamatkan pengajian dalam tempoh 6 bulan untuk mereka mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan pengajian atau meningkatkan latihan kemahiran, dan semakin tinggi kadar kebolehpasaran graduan, maka ia menunjukkan semakin besar peluang graduan untuk mendapatkan pekerjaan ataupun melanjutkan pengajian. Okey, baik Datuk. Jadi kalau kita ikutkan dari trend penurunan itu ada daripada 2019 ke 2020 ke 2021 memang ada penurunan. Jadi apa pentingnya kadar kebolehpasaran graduan itu Datuk, dan apa usaha daripada kerajaan juga daripada KPT untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan itu terutama dalam situasi pandemik COVID-19 ni Datuk? Kebolehpasaran graduan ini memang berkait rapat dengan prestasi ekonomi dan pasaran pekerjaan negara. Oleh itu, kerjasama secara kolektif dengan semua pihak amatlah perlu bagi memastikan kebolehpasaran ini dapat ditingkatkan lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik yang melanda negara pada masa kini. Antara inisiatif yang giat kita laksanakan di kementerian adalah melalui Pelan Jana Stimulus Ekonomi atau kita sebut PENJANA. Dalam program PENJANA ini kita ada 2 program yang utama yang kita laksanakan, iaitu PENJANA KPT CAP ataupun Career Advancement Program, dan yang satu lagi PENJANA KPT PACE atau Professional Certification. Sasaran peserta untuk kedua-dua program ini adalah graduan institusi pendidikan tinggi awam termasuk Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan juga swasta tahun 2019, 2020 dan 2021 yang masih belum bekerja. Uniknya kedua-dua program ini, kita menjanjikan penempatan pekerjaan sebaik saja mereka menamatkan program yang mereka lalui. Selain itu, Kementerian Pengajian Tinggi juga
saban tahun melaksanakan program-program yang kita panggil intervensi kebolehpasaran graduan yang memberi fokus kepada pelajar-pelajar Universiti Awam yang agak rendah sedikitlah CGPA-nya dengan memberikan kemahiran tambahan kepada mereka untuk meningkatkan kadar kebolehpasaran graduan. Peserta-peserta ini juga ditawarkan penempatan pekerjaan seperti 2 program yang telah saya sebutkan tadi. Dan kita juga di samping itu di kementerian menggalakkan pelajar untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan. Kalau mengikut statistik tahun 2020 terdapat 68,000 graduan yang melibatkan ataupun pelajar yang melibatkan dalam bidang keusahawanan semasa mereka masih belajar lagi. Dan statistik juga menunjukkan terdapat seramai 8,000 orang pelajar yang meneruskan aktiviti keusahawanan tersebut setelah mereka menamatkan pengajian. Okey, dalam masa sama, kementerian sentiasa meningkatkan kerjasama di antara pihak industri dan akademia di institusi pengajian tinggi. Bukan hanya tertumpu kepada program secara one-off, malahan melibatkan program jangka sederhana dan juga jangka panjang yang melibatkan semakan semula modul-modul program pengajian, penambahbaikan kurikulum serta kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang bersifat industri diriwan kepada pelajar. Okey, baik. Daripada apa yang Datuk katakan tadi, membuka mata saya dan juga mungkin membuka penonton Malaysia IPT hari ini, sebenarnya program-program yang dijalankan di kementerian banyak memberi manfaat kepada graduan sebenarnya, Datuk. Dan harapnya graduan kita ni dia mengambil peluang yang sedia ada ni untuk memperbaiki diri dan juga memberikan kejayaan kepada diri. Tapi caranya, Datuk, macam mana mereka ni, graduan ni, untuk mendaftar ataupun terlibat dengan program-program yang kementerian anjurkan tu? Untuk menyertai program-program yang saya sebutkan tadi, setakat ini memang masih kita buka lagi kepada graduan. Mereka boleh menyertai program-program tersebut dengan melayari portal grade. Kita ada kita sediakan portal khas di kementerian yang kita panggil portal grade untuk pelajar-pelajar ataupun graduan ini mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Selain program permohonan untuk mendapatkan pekerjaan ataupun mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan kebolehpasaran graduan dan keusahawanan, pelbagai bantuan-bantuan ataupun kita panggil bantuan kewangan lah untuk mereka ni melaksanakan perniagaan, kita masukkan juga dalam portal ni. Mereka boleh mendapatkan maklumat-maklumat yang lebih lanjut lah berkaitan dana-dana yang kita telah aturkan ataupun kita telah buat kerjasama bersama pihak-pihak tertentu yang menyediakan dana untuk keusahawanan. Saya menyerulah semua graduan supaya menyertai program kita ini, sebab program yang Kementerian Pendidikan Tinggi laksanakan ini adalah secara percuma. Kita tak kenakan sebarang bayaran kepada kita punya pelajar-pelajar ataupun graduan. Dan saya sebutkan sekali lagi untuk memasuki ataupun melibatkan diri dalam program ini, kita boleh melayari laman sesawang grade.mohe.gov.my. Okey, baik. Apa yang saya dapat garap daripada kata-kata Datuk itu tadi, Grade ini adalah satu portal yang berfungsi sebagai pusat sehenti kepada graduan untuk mendapatkan maklumat mengenai dengan peluang kerjaya. Kita akan bercakap lagi berkenaan dengan portal Grade ni, Datuk, tapi kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dalam Malaysia IPT. Kumulatif kes COVID-19 di seluruh dunia kini mencecah lebih 188 juta. Menurut statistik dikeluarkan... Ini satu kisah tentang kerinduan. Sangat nostalgik. Yang terkekang dari norma kebiasaan. Dari waktu tawa persahabatan hingga eratnya erti kekeluargaan. Namun, untuk sekian orang ini jua, kisah penuh dugaan. Dari tangis melawan terus menempuh halangan, hingga kemudian bangkit beroleh keazaman. Ini kisah tentang perjuangan. Meski dibanting takkan tergoncang. Terus marah, terus takluk segala rintangan. Untuk meraih erti senyuman demi menggapai nikmat kebebasan. Selamat Hari Kebangsaan Malaysiaku. Aku
Semangat juang tinggi pemimpin dan nenek moyang kita dalam menuntut kemerdekaan negara yang penuh ranjau dan berliku perlulah dijadikan iktibar dan memberi inspirasi pada kita semua. Dan kali ini kita sedang berperang dengan musuh yang sukar dilihat dan lebih berbahaya. Saya berdoa agar saudara dan saudari akan terus cekal dan dikurniakan kekuatan dalam usaha kita untuk menamatkan wabak COVID-19 ini. Kalau kita cakap tadi, kita terhenti seketika berkenaan dengan portal GREAT ataupun Graduates Reference Hub for Employment and Training. Jadi, kalau kita tengok daripada portal GREAT ini, awalnya graduates, maksudnya graduan. Jadi, soalan pertama saya ingin tanya kepada Datuk, adakah portal ini terbuka kepada graduan? Bagaimana kalau sudah bergraduan di satu institusi diploma, tiba-tiba masuk di degree, bagaimana? Dan soalan kedua, apa inisiatif baharu yang diperkenalkan dalam portal GREAT dan kenapa ia dibangunkan, Datuk? Okey, bagi soalan yang pertama tu memang tak ada masalah lah, boleh menyertainya. Okey. Boleh masuk dalam portal GREAT ni. Okey, baik. Dan untuk soalan kedua ni, saya nak kongsikan di sini bahawa portal GREAT ni dibangunkan dengan kerjasama Universiti Utara Malaysia, Malaysia Digital Economy Corporation, MDEC, dan juga Suruhanjaya Syarikat Malaysia bagi membantu graduan tahun 2019, 2020 dan 2021 yang belum bekerja bagi mendapatkan latihan kemahiran dan maklumat pekerjaan mengikut kelayakan dan kompetensi mereka. Antara penambahbaikan baru yang kita laksanakan terhadap portal ini adalah memperkenalkan satu modul yang kita panggil job matching yang berupaya menemupadankan graduan dengan pihak syarikat ataupun industri. Apa yang menariknya modul ini diperkenalkan melalui konsep industri jejak graduan. Kita panggil industri jejak graduan kerana modul ini graduan tidak perlu memohon pekerjaan seperti mana modul-modul yang lain ataupun portal yang lain. Dan kita sebenarnya dah ada data untuk graduan-graduan semua ni dalam kita punya sistem yang kita panggil Sistem Kajian Pengesanan Graduan, SKPG. Okay. Semua maklumat terperinci mengenai graduan kita ada dalam sistem. Oleh itu melalui modul ini kriteria tenaga kerja yang diperlukan oleh syarikat ataupun industri kita boleh padankan dengan menggunakan sistem ini ataupun kita boleh padankan dengan data yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi. Portal ini akan bertindak memadankan menggunakan kaedah tapisan multi kriteria dan pemeringkatan ataupun ranking yang terdapat dalam modul ini. Okay. Pihak industri boleh memilihlah graduan-graduan mengikut kriteria yang mereka kendaki. Dan model job matching ini bukanlah untuk bersainglah dengan portal-portal yang lain, tapi ianya sebagai satu pelengkap kepada portal-portal yang lain. Okey, tadi saya dapat lihat banyak perkataan data yang Datuk sebutkan itu tadi dan saya sedia maklum, kita semua sedia maklum isu keselamatan dan juga kerahsiaan data ini adalah isu yang sangat penting dan sangat dititik beratkan oleh semua warga negara sekini. Dan sebenarnya Datuk, bagaimana KPT dapat memberi jaminan bahawa data yang dikongsi itu adalah selamat dan tidak akan disalahgunakan oleh pihak yang ketiga? Okey, bagi memastikan keselamatan dan kerahsiaan data ini dilindungi, yang pertamanya kita akan mendapatkan kebenaran terlebih dahulu daripada pemilik data tersebut ataupun daripada graduan tersebut. Dan yang selainnya kita punya tabik urus yang tersendiri yang melibatkan pihak pengurusan di Kementerian Pendidikan Tinggi dan kita ada jawatankuasa kita sebelum sesuatu dasar tu dikeluarkan, kita ada jawatankuasa yang menafis terlebih dahulu ataupun yang memberikan kelulusan, bukan seorang individu saja. Dan juga syarikat-syarikat ataupun industri yang memohon data-data student ni atau data pelajar ni, kita juga tapis terlebih dahulu. Adakah syarikat itu benar-benar wujud ataupun syarikat yang menyeleweng ataupun seumpamanya. Jadi kita punya tabir urus yang tersendirilah untuk kita memastikan data-data ini semuanya selamat. Okey, baik Datuk. Tadi sebelum kita berehat, Datuk ada sebutkan berkenaan dengan kadar kebelipasaran graduan pada tahun 2019 itu kepada 86.2% dan juga pada tahun 2020 berlaku sedikit penurunan iaitu pada 84.4%. Jadi apakah hala tuju pihak kementerian dalam usaha meningkatkan atau sekurang-kurangnya memastikan kadar kebelipasaran graduan ini berada pada tahap yang baik ataupun pada tahap yang memuaskan pada masa yang akan datang?
Seperti yang saya sebut tadi, kebudayaan pasaran ni amat berkait rapat dengan prestasi semasa ekonomi dan juga pasaran buruh. Dan juga ia juga bukan hanya menjadi tanggungjawab kepada Kementerian Perjalanan Tinggi semata-mata, tetapi ia menjadi satu tanggungjawab bersama yang perlu ditangani oleh semua pihak. Bukan kerajaan saja, juga pihak-pihak industri dan juga pihak-pihak swasta. Di peringkat Kementerian Perjalanan Tinggi, kita telah membangunkan satu plan yang kita panggil Plan Strategik Kebudayaan Pasaran Graduan tahun 2021 hingga tahun 2025. Dan insya-Allah kita akan lancarkan plan ini tidak dalam masa terdekat inilah. Kita ada 4 strategi dalam plan ini dan juga 13 inisiatif serta 31 aktiviti yang telah digariskan. Plan ini menjadi panduan induk kepada institusi pengajian tinggi untuk memastikan kebudayaan pasaran graduan kekal berdaya saing serta memenuhi keperluan industri. Antara fokus yang ditekankan oleh plan ini adalah penerapan elemen kemahiran abad ke-21 dan future ready curriculum atau kurikulum tersedia masa hadapan yang selari dengan keperluan industri kepada pelajar di IPT. Kemahiran abad ke-21 merupakan kemahiran-kemahiran yang telah dikenal pasti sebagai kemahiran penting yang perlu ada pada setiap graduan dan juga untuk mereka memasuki alam pekerjaan seperti kemahiran literasi teknologi, maklumat dan komunikasi, kreativiti dan inovasi, critical thinking dan sebagainya. Manakala kurikulum tersedia masa hadapan pula merupakan struktur kurikulum yang bersifat organik dan fleksibel yang menekankan kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran yang transformatif serta membolehkan penafsiran alternatif dilaksanakan kepada pelajar. Melalui pendekatan ini, kita yakin graduan lebih bersedia untuk memasuki alam pekerjaan di masa hadapan dalam bidang masing-masing yang akan dilahirkan oleh institusi pengajian tinggi. Okey, baik. Kalau mungkin daripada bayangan Datuk sendiri, kalau kita lihatkan sekarang ini mungkin ada kekurangan ataupun kecenderungan kurang kepada kebudayaan pasaran graduan itu sendiri, Datuk. Mungkin adalah disebabkan kolaborasi antara IPT dan juga industri itu kurang. Jadi kalau dalam bayangan Datuk sekarang, andai kata kolaborasi itu akan diwujudkan lebih erat, lebih rapat, apa antara outcome ataupun hasil daripada IPT yang mungkin boleh membawa kepada keberhasilan ataupun mengurangkan kadar meningkatkan kadar pasaran graduan yang orang kata industri memang nak keluaran IPT yang macam ni? Memangnya menjadi harapan Kementerian Pengajian Tinggi untuk melihat graduan kita yang dilahirkan oleh institusi pengajian tinggi dapat memenuhi keperluan tenaga kerja di industri. Bukan hanya di peringkat tempatan, bahkan di peringkat yang lebih luas, di peringkat global. Sememangnya seperti yang sebut tadi memang betul. Kita perlu mengeratkan lagi ataupun merapatkan lagi kerjasama di antara industri dan juga institusi pengajian tinggi. Sebab keperluan industri sentiasa berubah dari semasa ke semasa, terutamanya dalam bidang yang melibatkan teknikal ataupun kita sebut sebagai TVET. So, kita tahu teknologi terutamanya macam teknologi digital kan, dia berubah sangat pantas. Jadi kerjasama antara industri dengan universiti ini perlu berterusan dan dieratkan dari semasa ke semasa. Sebab kita tak boleh nak mengharapkan industri semata-mata. Maknanya universiti ataupun IPT kena pergi kepada industri, kena pergi tengok apa yang diperlukan oleh industri ataupun kena pergi tengok di kilang-kilang apa yang diperlukan oleh kilang-kilang pada masa kini. Tak semestinya kilang yang perlu memenuhi kehendak IPT itu sendiri. IPT itu kena pergi ataupun turun padang lah, bahasa lebih mudahnya, supaya kita dapat kerjasama yang lebih erat lagi dengan pihak industri ini. Kadang-kadang industri ini dia duduk di tempat-tempat yang tersembunyi, dia tak nampak pun. Kadang-kadang dia duduk di kampung-kampung pun ada, ataupun di tempat pedalaman pun ada, ataupun dekat tepi-tepi hutan pun ada. Betul. Jadi kalau kita tak pergi, kita tak tahu apa yang mereka nak. Okey, baik. Jadi kita pun berada di penghujung rancangan, Datuk. Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit harapan yang berbahagia Datuk terhadap graduan pada masa kini, pada masa yang akan datang. Okey, dari segi harapan tu memang amat besarlah supaya graduan ni menyediakan diri ataupun bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran pada masa akan datang ni. Sebab dunia ni sentiasa berubah. Saya petik satu kata-kata
profesor daripada UTM ya, Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Edi Tunizam bin Muhammad. Dia kata kita ni perlu berubah daripada tradisional kepada perspektif yang lebih luas. Jadi kita ni perlu berubah daripada yang lama kepada yang baru, daripada takut lama kepada yang barulah. Kita tak boleh duduk dekat takut yang lama saja. Jadi saya harap graduan juga begitu. Kena mengikuti perkembangan semasa dan juga perlu bukan saja fizikalnya tapi mentalnya juga kena bersedia. Kalau graduan ni tidak bersedia dari segi mentalnya, bila dia masuk ke alam pekerjaan tu dia akan mengalami tekanan ataupun stres. Sebab apa yang kita belajar dekat institusi pengajian tinggi tidak sama dengan apa yang ada di luar. Sebab di luar ni cabarannya sangat luas, sangat besar, sangat mencabar. Jadi apa yang saya harapkan supaya semua pelajar ni bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran yang ada di luar sana. Okey, baik. Terima kasih yang berbagi Datuk Syahrudin Abu Zohod, Setiausaha Bahagian Perancangan dan Pendidikan Dasar Kementerian Pengajian Tinggi kerana sudi bersama kita pada hari ini. InsyaAllah apa yang Datuk katakan itu tadi, apa yang saya dapat garapkan adalah mereka ini perlu bersiap sedia. Yang pertama, yang keduanya IPT ini perlu berkolaborasi dan juga mengadakan satu silaturahim yang erat dan juga rapat bersama industri supaya dapat memenuhi kehendak industri itu sendiri pada masa yang akan datang. Tuan-tuan puan, kita berada di penghujung rancangan Lensa IPT. Pastinya anda boleh tonton kami setiap hari Sabtu jam 4.30 petang di saluran berita RTM. Anda boleh tonton kami di Facebook Kelas Lensa IPT dan juga anda boleh tonton kami di RTM Klik. Pastinya kita akan bawakan kepada anda perkembangan-perkembangan terkini berkenaan dengan Institut Pengajian Tinggi di dalam negara maupun di luar negara. Kita akan memberikan anda kepada penerangan-penerangan seterusnya. Dan meskipun tahun ini dan juga tahun lepas seperti biasa kita tidak boleh meraihkan menyambut Hari Kebangsaan dengan berhimpun dan juga meraihkannya secara bersama, namun dengan hashtag Malaysia Prihatin, fahami tema kemerdekaan itu supaya kita prihatin kepada negara, zahirkan cinta kepada negara dengan memastikan negara Malaysia bebas daripada COVID-19. Saya Syahrul Islam. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi.